Neraka bermula apabila Rusia terbakar dari dalam. Dengan kilang penapisan diserang, barisan panjang untuk bahan api, sasaran tentera terbakar dan Putin cuba menampilkan keadaan seolah-olah terkawal. Di tengah-tengah tekanan yang sudah terlalu jauh untuk dianggap sebagai sekedar kekecohan perang, Ukraina telah membawa perang ke dalam wilayah Rusia dan menyerang 2 kilang penapisan, satu di Slaviansk na Kuban, wilayah Krasnodar, dan satu lagi di Yaroslavl, kira-kira 700 km dari sempadan Ukraina. Zelensky menyatakan bahwa serangan ini adalah sebahagian daripada kampanye selama 40 hari untuk melemahkan mesin perang Rusia dengan menyerang tenaga, logistik, dan pertahanan udara. Pada masa yang sama, Putin mengakui kekurangan bahan api di beberapa wilayah Rusia, coba meremehkan krisis itu, dan berjanji untuk memperkuat pertahanan udara. Budaya, sukan, semuanya dalam interaksi antarabangsa. Rusia sedang dan terus menghadapi tekanan yang tidak pernah berlaku sebelum ini daripada golongan elit Barat. Matlamat mereka adalah untuk cuba memberikan kekalahan strategik yang jelas kepada kami di medan perang. Mereka juga mahu mencetuskan ketidakstabilan sepenuhnya dalam masyarakat kita, tetapi akhirnya gagal teruk dalam segala hal. Ini kerana drone Ukraina kini melintasi jarak yang sebelum ini dianggap dilindungi oleh Moskow. Perang yang dibawa oleh Putin ke Ukraina kini memberi tekanan kepada loji penapisan, jalan raya, jambatan, depot, dan kilang tentera Rusia. Janji kemenangan pantas telah bertukar menjadi peperangan yang panjang, mahal, dan jelas kelihatan. Dan mesej politik menjadi semakin berat. Sementara Kremlin bercakap tentang mengawal Donbas dan Novorossiya, Ukraina pula membalas dengan menyasarkan bahan api yang menyokong kereta kebal, lori, pesawat, dan logistik. Apa ang Moskow tidak dapat halang? Kenapa Rusia mula merasai bahangnya di tanah sendiri? Bagaimana Putin akan mengekalkan imej kekuatan, sedangkan infrastrukturnya sendiri berada dalam keadaan berjaga-jaga? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan. Karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Ofensif Ukraina mula mendapat momentum dengan satu siri serangan terhadap jantung tenaga Rusia. Zelensky mengesahkan bahawa pasukan Ukraina telah menyerang loji penapisan Slaviansk on Kuba di wilayah Krasnodar dan satu lagi loji penapisan di wilayah Yaroslavl pada malam 28 Jun. Maklamat yang dinyatakan adalah untuk mengurangkan keupayaan Rusia membiayai dan mengekalkan peperangan. Logiknya mudah. Tidak cukup hanya berdepan dengan askar di barisan hadapan, perlu memotong bekalan bahan api, logistik, dan struktur yang menyokong pencerobohan. Loji penapisan Slaviansk on Kuban terbakar selepas serangan itu. Image yang tersebar di media sosial menunjukkan api dan asap di fasiliti itu, yang dianggap sebagai salah satu struktur penting untuk bekalan di selatan Rusia, dan juga untuk kawasan yang berkaitan dengan Crimea yang diduduki. Pihak berkuasa Rusia berkata kemusnahan itu mungkin disebabkan oleh serpihan drone yang ditembak jatuh. Tetapi hasil praktikalnya tetap sama. Sebuah loji penapisan strategik berada dalam keadaan kecemasan dan mendedahkan kelemahan pertahanan Rusia. Dan Yaroslavl juga menjadi sasaran. Wilayah itu terletak lebih jauh dari sempadan Ukraina yang menambah berat politik serangan tersebut. Apabila sasaran yang beratus-ratus kilometer jauhnya terkena, mesejnya bukan sahaja bersifat ketenteraan, tetapi juga psikologi. Moskow kini perlu mempertahankan bukan sahaja barisan harapan, tetapi juga loji penapisan, jambatan, kilang, gudang, laluan dan bandar-bandar di pedalaman. Ini meningkatkan kos perang untuk Putin dan memaksa Kremlin untuk menyebarkan pertahanan udara ke kawasan yang semakin luas di Rusia. Ukraina juga menyasarkan struktur berhampiran jambatan Crimea. Zelensky menyatakan bahawa sasaran di kedua-dua belah jambatan telah diserang, termasuk logistik maritim yang digunakan untuk pengangkutan minyak, gudang di Kherson, dan sistem pertahanan udara Rusia. Jambatan itu juga mempunyai sistemas russos de defesa aérea.
kepentingan simbolik dan praktikal untuk Moskow. Ia menghubungkan Rusia dengan semenanjung yang diduduki dan berfungsi sebagai laluan utama bekalan. Volgograd turut menerima tekanan yang sama. Kemudahan Titan Barricade yang berkaitan dengan penularan ketenteraan Rusia telah diserang pada 27 Jun. Kompleks tersebut disebut sebagai sebuah struktur yang terlibat dalam pembuatan sistem yang digunakan oleh Moskow dalam peperangan. Ukraine menganggap sasaran itu sebagai sah kerana ia berkaitan dengan usaha ketenteraan Rusia. Perkara ini penting kerana ia menunjukkan perubahan fasa bahawa Kiev tidak hanya menyasarkan depot bahan api, tetapi juga kilang-kilang dan struktur yang membantu Rusia untuk terus menyerang. Zelensky turut menunjukkan bahawa Rusia terus melancarkan serangan berat terhadap Ukraine. 15 wilayah Ukraina telah disebut sebagai sasaran pengeboman Rusia pada minggu yang sama, termasuk kawasan seperti Kherson, Zaporizhia, dan Kharkiv. Pesan beliau adalah bahawa serangan mendalam Ukraine merupakan tindak balas terhadap keganasan Rusia ke atas bandar-bandar dan infrastruktur Ukraine. Itulah justifikasi politik Kiev. Jika Moskow terus menyerang tenaga, rumah, laluan, dan bandar-bandar Ukraine, Ukraine juga akan menyerang sistem yang menyokong perang di dalam Rusia. Operasi selama 40 hari memberikan konteks untuk urutan ini. Pada 25 Jun, selepas menerima maklumat daripada Ketua Keselamatan Ukraine, beliau telah membenarkan satu kempen untuk mempengaruhi Rusia supaya menamatkan perang. Perkataan yang digunakan ialah pengaruh, tetapi maksudnya di medan perang ialah tekanan secara langsung. Ukraine mahu menunjukkan bahawa setiap minggu perang akan membawa kos yang lebih tinggi kepada Moskow, terutamanya dalam sektor tenaga, logistik dan industri ketenteraan. Krisis bahan api telah menjadi salah satu tanda paling ketara keletihan ini. Pengawal itu memaklumkan bahawa sebuah wilayah di Siberia telah mengehadkan pembelian di stesen minyak milik kerajaan kepada beberapa liter setiap kenderaan setiap hari. Sementara Putin mengakui terdapat kekurangan tertentu yang disebabkan oleh serangan Ukraine terhadap infrastruktur tenaga. Hai semua, 29 Jun. Situasi paling kritikal berkaitan petrol adalah di Zabaikalia. Kami kini berada di Chita, langsung tiada petrol. Dan orang ramai terpaksa beratur di stesen minyak selama beberapa hari menunggu. Mereka mula menjual pada pukul 7 pagi. Setiap orang hanya dapat 15 liter. Jadi semua, kalau boleh, elakkan bawa kereta sendiri. Letakkan kereta atas lori pengangkut. Tunggu sampai petrol ada. Lepas tu, baru kamu semua boleh bergerak. Sekarang memang susah sangat nak berjalan. Kalau tak cukup bahan api, maknanya keadaan belum normal. Kalau ada had pembelian, memang ada tekanan sebenar dalam kehidupan harian rakyat Rusia. Putin jawab dengan naratif yang sama seperti biasa. Dia menuduh golongan elit barat cuba memaksa kekalahan strategi ke atas Rusia dan menggugat kestabilan masyarakat Rusia. Dia juga berkata bahwa Moskow akan terus dengan matlamat untuk mengawal Donbas dan Novorossiya, menolak cadangan Ukraine untuk menghadkan serangan jarak jauh. Namun, kenyataan itu dikeluarkan pada masa yang sama Rusia mengakui menghadapi masalah bahan api dan berjanji untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan udara dengan cepat. Percanggahan itu jelas. Putin berkata beliau mengawal keadaan tetapi perlu bertindak pantas untuk melindungi loji penapisan dan laluan dalaman.
Ukapan mengenai Donald Trump juga muncul dalam situasi ini. Putin berkata tiada perjanjian rasmi dalam mesyuarat di Anchorage, Alaska, dan cadangan yang dibincangkan datang dari pihak Amerika. Isu ini menjadi penting kerana Trump berjanji akan menamatkan perang dengan cepat. Tetapi situasi ini berlanjutan sehingga akhir Jun 2026 dengan serangan yang lebih mendalam, loji penapisan terbakar dan Moskow meminta lebih banyak perlindungan untuk infrastruktur mereka sendiri. Ben Hodges, bekas Komander Tentera Amerika Syarikat di Eropah, menilai bahawa perang yang dimulakan oleh Putin telah merosakkan dengan teruk keupayaan ketenteraan Rusia dan juga keupayaan Rusia untuk mempertahankan diri. Bagaimana kepimpinan tentera kanan HAM menjawab apa yang kita dengar daripada mereka selepas ini? Saya rasa ramai tentera profesional tahu bahawa perang yang dimulakan oleh Putin telah memusnahkan atau merosakkan dengan teruk angkatan tentera Rusia dan bahkan menjejaskan keupayaan Rusia untuk mempertahankan diri. Dan saya rasa pada satu ketika saya tiada apa-apa untuk dijadikan asas selain daripada sejarah. Tetapi saya boleh bayangkan kepimpinan tentera berkata, sudah cukup. Dan itulah dia, kita mahu mempercepatkan ke tahap itu secepat mungkin. Dan saya rasa itu adalah sebahagian daripada strategi Ukraine apabila Menteri Fedorov berkata bahawa matlamatnya ialah mencipta 50,000 korban Rusia setiap bulan. Maksud saya itu sangat dramatik. Itu adalah kerugian yang tidak akan dapat dipulihkan selama-lamanya. Kenyataan itu sepadan dengan apa yang dilihat di lapangan. Rusia masih mara di beberapa bahagian hadapan, tetapi membayar harga yang tinggi untuk mengekalkannya sambil perlu melindungi kawasan yang sangat luas daripada drone, peluru berpandu dan serangan yang diselaraskan. Saiz Rusia yang dahulunya menjadi perisai kini menjadi masalah logistik. Serangan balas Ukraine tidak bermakna perang telah tamat atau Moskow telah kehilangan semua keupayaannya. Rusia terus menyerang bandar-bandar Ukraine, mengekalkan tekanan di timur dan menggunakan kelebihan dari segi saiz serta jumlahnya. Tetapi perbezaannya sekarang ialah Kiev telah menemui cara untuk mengenakan kos secara langsung di dalam wilayah Rusia. Loji penapisan yang diserang itu bukan sekadar asap di langit. Ia bermakna kurang bahan api, kos pembaikan yang mahal, ketakutan di pasaran domestik dan tekanan ke atas kerajaan yang telah berjanji untuk mengawal sepenuhnya. Ukraine Kuba memutuskan rantaian yang memastikan perang terus berjalan. Tenaga, pengangkutan, pertahanan udara, industri ketenteraan dan bekalan. Rusia mula bergolak kerana Ukraine mula menyerang di tempat yang paling menyakitkan. Zelensky bertaruh bahawa tekanan selama 40 hari ini boleh memaksa Moskow membuat pilihan yang lebih sukar. Sama ada terus membayar harga yang semakin meningkat atau menerima bahawa perang sudah kembali ke dalam rumah yang Kremlin katakan dilindungi. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui IDPix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda sangat membantu kami untuk terus bertahan.